tajuk kita ialah, baru nak masuk tajuk ya. Menghadapi detik-detik sakaratul maut, wahai bakal jenazah sekalian. Bakal jenazah. Siapa yang umur 70 tahun ke atas? Angkat tangan. 70 tahun. Masya Allah, angkat tinggi-tinggi. 70 tahun. Comel lagi. Nampak muda lagi. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, semangat. Ini ketua kumpulan sorak. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Marilah sama-sama kita mengucapkan kalimah syukur. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang mentadbir, yang menguruskan, yang mengaturkan sekalian alam. Selawat dan salam buat junjungan agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan perhimpunan umat Nabi Muhammad di dewan ini pada saat ini disaksikan oleh para malaikat. Lalu malaikat membawakan khabar gembira dan bahagia ini kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa umatnya berkumpul demi menyatakan rasa cinta dan rindu kepadanya. Bahawa umatnya ingin menuntut ilmu, ingin membaca wasiat-wasiat baginda, ingin membaca kebimbangan-kebimbangan baginda untuk kita sebagai umatnya, sebagai bekal dan persiapan untuk bertemu dengan kematian, untuk mendapatkan husnul khatimah. Dan sesungguhnya baginda sudah tentu akan bahagia melihat umatnya menuntut ilmu, umatnya mencari bekal sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa tazawwadu, berbekallah kamu, fa inna khairaz zadi taqwa, maka sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah bekalan takwa. Dan di antara ciri-ciri yang disebut oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu tentang takwa, ada 4 ciri takwa. Yang pertama, takwa itu, yang pertama, al-khauf bil jalil, merasa takut. Dan ketakutan kepada Allah bukan menjauhkan kita kepada Allah, tapi berusaha sedaya upaya untuk dekat pada Allah. Kalau takut pada makhluk, kita berusaha untuk menjauhkan. Kalau takut pada singa, kita lari. Takut pada ular, kita takut bertembung tengah jalan, nampak anjing liar. Yang sakit lutut pun lupa, lari, laju. Ketakutan membuatkan kita hilang kawalan diri. Takut hantu. Orang kata lalu bawah pokok jangan naik, jangan tengok pandang atas. Kalau bawah lalu pokok ni kena laju. Ui, laju. Masya Allah. Tetapi takut kepada Allah mendekatkan kita kepada Allah, dan takut buat sesuatu yang Allah tak suka membuatkan kita jauh dengan Allah. Bila tahu benda ni Allah tak suka, takut nak buat sebab takut jauh dengan Allah. Dan bila rasa buat sesuatu bukan kerana Allah, takut je, takut Allah tak terima, takut Allah tahu apa yang dalam hati kita sebenar. Itulah perasaan takut yang sebenarnya salah satu perasaan yang membawakan rasa cinta yang sebenar, yang meluap-luap kepada Tuhan. Ciri pertama orang bertakwa adalah al-khauf bi jalil, takut yang penuh rasa cinta kepada Allah. Yang kedua, al-isti'dadu bi yaumir rakhil, iaitu membuat persiapan untuk hari kiamat ataupun kiamat kecil, iaitu kematian. Dan apa yang kita buat pada pagi ini akan membicarakan tentang sebelum tibanya sakaratul maut. Kenapa kita hadir? Kita betulkan niat kerana Allah, sebab Allah suka kita hadir majlis ilmu. Saya ni sebab keantaraan saja yang tidak boleh memberi apa-apa kebaikan, manfaat ataupun memberi kemudarat. Semuanya datang daripada Allah. Saya, tuan-puan, ibu ayah kita, apa yang kita ada semua daripada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah berfirman, allazina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa ulaika humul muhtadun. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Sadaqallahul azim. Allah berfirman yang bermaksud, mereka yang apabila ditimpa musibah ni peringkat musibah berbeza-beza. Ada orang musibah dia bila dia buat dosa besar, itu musibah. Ada orang buat dosa kecil, itu musibah, sebab dia dah peringkat bukan buat dosa besar. Bila buat dosa kecil, dia punya rasa takut, bimbang tu macam kena hempak batu yang besar, macam dikejar oleh binatang yang buas, dikejar dengan rasa bersalah dengan dosa kecil. Ada orang buat perkara harus, tapi dia bimbang takut jadi sia-sia, padahal harus je. Subhanallah. Lalu mereka mengucapkan, Allah berfirman, lalu mereka mengucapkan, Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ni, semuanya harta dan segalanya daripada Allah, dan semuanya akan kembali kepada Allah. Orang yang selalu mengingatkan dirinya daripada Allah, ujian daripada Allah, suami anak-anak daripada Allah, segala kemasyhuran, nama, pengaruh, kedudukan, ilmu, kebijaksanaan, jawatan yang ada semua daripada Allah, semua akan dikembalikan kepada Allah untuk dihitung, untuk dihisap. Kamu ada pengaruh, apa yang kamu buat dengan pengaruh kamu ada untuk diri kamu, kepentingan kamu, keluarga kamu. Kamu ada degree, master, PhD, kamu ada jawatan. Kamu seorang isteri, apa yang kamu buat sebagai isteri? Kamu sebagai suami, sebagai ibu, sebagai ayah, adakah kamu menzalimi dengan apa yang kamu ada? Semua akan dikembali kepada Allah. Ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah. Mereka itulah yang akan mendapat salawat, pertolongan, rahmat Allah, dan mereka yang akan mendapat petunjuk. Orang yang selalu sebut inna lillah wa inna ilaihi raji'un, musibah kecil, musibah besar, dia segera mengembalikan kepada Allah, dan dia sedarkan bahawa ini daripada Allah. Maka kuranglah dia menyalahkan kepada manusia. Kuranglah dia duk cari-cari salah suami, cari-cari salah isteri, cari-cari salah anak, cari-cari salah bos dia, cari-cari salah AJK masjid. Contohlah ya, cari-cari salah pengurusi masjid. Kita sedar apa yang berlaku adalah dalam kawalan Allah. Allahu Akbar, Alhamdulillah, Masya Allah. Segala puji bagi Allah. Ada satu zikir yang Nabi ajarkan dalam bacaan maksurat. Alhamdulillahilladzi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimati. Subhanallah, meremang. Kita ulang lagi sekali sama-sama. Alhamdulillahilladzi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimati. Zikir ni riwayat yang sahih. Apabila seorang hamba membaca zikir ini hadis Nabi menjelaskan, apabila seseorang hamba membaca zikir ini, dua malaikat kebingungan sesama sendiri, tidak tahu bagaimana nak menuliskan kebesaran ataupun nak menuliskan jumlah pahala untuk zikir ini. Lalu dua malaikat ini bertemu dengan Allah. Ya Allah, kami kebingungan, kami tidak tahu bagaimana nak menuliskan pahala ganjaran yang diucapkan oleh hamba-Mu ini. Dan Allah Maha mengetahui, tetapi kerana Allah ingin menyampaikan untuk kita faham hakikat besarnya kalimah zikir Alhamdulillah ini, lalu Allah bertanya kembali, apakah yang hamba-Ku ucapkan? Lalu malaikat ni pun sebutlah apa yang hamba ini ucapkan. Kemudian Allah berkata, Allah berfirman, kamu tulis apa yang dia ucapkan. Maksudnya kalimah ini, zikir Alhamdulillah, tidak boleh ditulis oleh para malaikat, kerana sebahagian amal soleh boleh ditulis 10 digandakan sampai 700. Tetapi untuk kalimah ucapan Alhamdulillah sebagaimana disebut dalam hadis lain, kalimah subhanallah walhamdulillah tamla'u ma bainal ardi was samawat, pahalanya akan memenuhi antara langit dan juga bumi. Nak tulis macam mana? Memenuhi langit dan bumi. Langit tak ada manusia boleh sampai,
Kecuali selepas kita mati, mudah-mudahan roh kita akan diangkat ke langit. Itu adalah ciri-ciri roh orang yang soleh. InsyaAllah mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini dan hadir secara live, sebaik kita telah meninggal, roh kita diangkat dan para penduduk langit bertanya kerana wanginya roh orang soleh. Roh diangkat dengan wangi sampai penduduk langit ini menanti-nanti dan tertanya siapakah ini. Lalu kita akan bertemu dengan roh-roh orang soleh yang berada di langit. Berbeza dengan roh orang yang dimurkai oleh Allah. Lalu bau hanya yang sangat busuk sampai penduduk langit enggan untuk menerima. Maka ia tidak boleh berada di atas langit. Semua kisah-kisah ini ataupun penjelasan berdasarkan hadis Nabi ada dalam kitab-kitab berkaitan dengan kematian. Masya Allah, Alhamdulillah. Belum mukadimah ni kan, terus masuk ceramah. Dia suasana, Encik suami ada, Masya Allah. Okay. Saya habis kuliah pagi tadi kan pukul 9. Sini kan sepatutnya 10.30. Saya kena mohon maaf sebab saya lambat. Lepas habis sekian-sekian ada urusan, ada orang datang ke rumah, kena selesaikan dengan urusan orang tersebut. Lepas tu terus gerak. Lepas tu saya rasa mengantuk sangat. Terus tertidur. Sampailah dekat pintu pagar. Lepas tu malam tadi memang tidur pukul 2 lebih, 2.30 macam tu. Malam tadi ada program, balik pun memang lambat dekat pukul 1. Jadi lepas tu kan saya duduk bebel dekat suami. Kenapa tak kejut saya awal? 10 minit sebelum ke? Kan dah sampai tu. Biasalah, minta maaf ya Encik suami. Mungkin dia kesian kat saya, bagilah saya tidur sampai pintu masjid. Kita kaum perempuan kan lain macam. Macam mana muka saya ni sembab ni, sudah dah lah nak senyum kat orang. Itu yang kereta lama duk parking jauh sikit. Sebab duduk kat aircon bagi muka segar sikit. Subhanallah. Lepas tu kan pergi tandas tengok muka macam mamai-mamai, tarik nafas. Rupanya bila berlaku macam tu, tawakal tu, hati tu pada Allah lagi kuat. Duduk doa, ya Allah bantulah ya Allah. Tengah kebingungan ni, tengah mamai ni, bangun tidur nak terus ceramah, nak terus live ni. Subhanallah, Allahu Akbar. Tapi cik suami saya ni jenis yang sabar, diam. Bukan selalulah, selalunya begitu, kena puji, selalunya begitu, Alhamdulillah. Allahu Akbar. Kalau tak, saya memang takkan mampu berada di sini sampai hari ini. Sebab bukan di belakang, sebenarnya di depan kiri dan kanan tu adanya suami yang sanggup berkorban apa sahaja untuk jalan dakwah, dan korbankan juga isteri dia untuk jalan dakwah, dan korbankan juga masa-masa dia, hak-hak dia. Masya Allah, Allahu Akbar. Okey, ni nak reverse balik sebab dia punya syahdu. Subhanallah, suasana masjid ni luar biasa. Boleh jadi keikhlasan mereka yang menganjurkan, keikhlasan jemaah yang hadir. Dan masjid ini wallahualam, berapa dah umur masjid ni 20 tahun lebih. Dan saya tahu masjid ni sangat aktif dan ramai alim ulama yang datang, Masya Allah. Ya, insya-Allah. Maksudnya bukan saya, alim ulama yang hebat-hebat, yang terkemuka, dan boleh jadi ramai wali Allah yang hadir yang kita tak kenal, yang kita tidak tahu. Sebab wali Allah ini bukan semestinya ada karamah yang boleh jelas. Di kalangan kita boleh jadi ada wali Allah. Kalau kita tengok penjelasan tentang siapakah waliullah, boleh jadi di kalangan wanita, boleh jadi di kalangan lelaki. Disebutkan secara umum sahaja, wali Allah adalah orang yang mentaati perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, yang dekat dengan Allah, yang berusaha mentaati perintah Allah dengan sebaik mungkin. Itu semua wali Allah. Boleh jadi ada di kalangan kita yang makamnya wali Allah kerana sabarnya dia 30 tahun dengan suami dia. Sampai orang tak tahu pun dia ada masalah dengan suami. Maksudnya tahap yang dia boleh bersabar lah. Suami bukan pukul mungkin mulut ke apa, wallah alam. Dia sabar. Makam dia diangkat menjadi wali Allah melalui jalan sabar. Allahu Akbar. Boleh jadi dia angkat melalui makam syukur. Dia orang susah, tapi syukur dia hebat. Bukan syarat ada untuk dia syukur, padahal dia kekurangan serba-serbi, tapi syukur selalu macam dia ada semua. Akhirnya Allah akan beri segala-galanya di akhirat kelak, apa yang dia tidak ada di dunia. Ada orang melalui makam ilmu dinaikkan menjadi martabat waliullah. Ada makam menuntut ilmu,
Mana-mana majlis ilmu dia pergi. Mana lagi semangat untuk ilmu, lelaki ke perempuan? Oh, sedap kilim kan? Sial orang lelaki. Dahlah sikit. Diam ujung tu. Oh, ini lelaki rare ni kan? Subhanallah. Sampai suami saya pun kena paksa. Tadi dia plan nak pergi bank. Tak apa ke Encik? Kita pergi sama-sama ya. Saya takut Encik melencong. Tak adalah. Tak, gurau je ya. Saya jealous kalau dia pergi tanpa saya kan. Tak ada, bukan jealous. Biasa buat urusan sendiri tu biasa. Okey, puan-puan sekalian. Masya Allah. Mungkin ada makam dapat menjadi wali Allah. Golongan wali Allah ini, apa maksud wali Allah ya? Nama Allah, salah satunya nama Allah iaitu Allah ya wali. Betul tak Allah ya wali? Allah ya wakil. Al-wali, al-wakil. Subhanallah. Kalau wali ni bukan wali bank ya. Wali songo je, Masya Allah, karamah luar biasa. Wali bank tu nama band satu ahli muzik kan. Tapi biasa kalau kita faham wali ni apa? Wali nikah. Siapa wali nikah? Ayah kan? Ada wali mujbir. Wali paling utama, wali kabir, wali besar iaitu ayah. Masuk wali bagi manusia adalah penjaga. Penjaga. Pemegang amanah yang jaga anak perempuan ni, dia tu wali. Penjaga. Bila sebut Allah al-wali, Allah yang maha menjaga. Bila kita baca zikir, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Di situ perkataan wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagiku, dialah sebaik-baik wakilku. Kita dah sebut wakil-wakil dalam bahasa Melayu tu, asal perkataan daripada bahasa Arab wakil. Apa maksud Allah sebaik-baik wakil? Wakil dalam menguruskan urusan kita. Kita serah bulat pada Allah. Tawakal betul-betul, serah pada Allah. Dan Allah sebaik-baik wakil dalam menguruskan urusan. Kita dah berusaha. Kan tawakal ini setelah berusaha. Usaha hantar anak kita tuition. Usaha cari rezeki untuk tampung tuition. Lepas tu usaha berdoa, solat hajat tak berhenti. Kita pun sebut pada anak, sekarang janganlah fikir-fikir lagi. Result SPM keluar bila? Tak tahu Tak tahulah 2 bulan lagi, 3 bulan lagi. Nenek memang lagi tak ambil tahu dah lah kan. Tengah bulan depan, lebih kurang. Lepas tu, kita sekarang dalam proses tawakal, betul kan? Tawakal. Sebab usaha dah, semua dah. Nak tengok tawakal kita sempurna atau tidak selepas dapat result. Kalau result tak sebagaimana yang diharapkan. Harap straight A, rupanya straight B. Contoh saja. Sejauh mana ketika itu yakin bahawa inilah yang terbaik. Sebab dah serah urusan pada Allah. Hajatnya dapat result begini, boleh jadi doktor. Rupanya dengan result begini, tak lepas untuk jadi doktor. Kena jadi engineer. Engineer pun tak lepas. Rupanya tengok mana yang boleh. Subhanallah. Usaha-usaha impian dapat suami begini, dapat isteri begini, usaha-usaha impian nak anak macam ni. Para Nabi menunjuk contoh yang terbaik. Nabi Yaqub diuji dengan anak yang tak berhenti saling membenci sampai tua. Kalau kita baca kisah Nabi Yaqub, sampai tua renta dalam keadaan buta, anak ni masih menanam benci kepada Nabi Yusuf. Tak habis-habis konflik. Konflik sangat dahsyat. Kita anak-anak kita ada saling bergaduh kan? Saling tak sefahaman kan? Tapi tak sampai mereka plan untuk bunuh adik. Tapi itu berlaku kepada Nabi Yusuf. Tapi ada seorang yang bersuara, tak payahlah kita bunuh, kita buang dalam perigi buta. Dan bila Nabi Yusuf dijumpai dalam perigi buta, orang yang jumpa tu, perkataan pertama yang keluar, dirakam dalam Al-Quran. Apa perkataan pertama yang dikeluarkan oleh orang yang jumpa, iaitu pembantu kepada orang kaya, musafir, pedagang, pembantu ni, yang keluar, kita beruntung, kita beruntung. Beruntung. Bagaimana hati Nabi Yusuf? Patutnya, bila ada orang dewasa jumpa budak-budak dan pergi buta, ya Allah, kesiannya. Anak siapa ni? Lapar ke tak ni? Betul tak? Tunjuk belah kasihan. Tapi tidak. Zaman itu perdagangan manusia sangat berleluasa. Nampak ada budak kecil, keberuntungan, untung.
Makin disiat-siat hati Nabi Yusuf. Tak tahu berapa hari. Bermalam, bergelap, berlapar, berdahaga di dalam tu. Masuk ke black market ni, perdagangan manusia bukan kehidupan yang mudah. Daripada tempat ke tempat. Dan tak ramai yang nak beli sebab budak. Suruh buat apa? Boleh buat kerja apa? Memang sangat sedih. Jauh daripada ayah yang sentiasa melindungi. Jauh daripada si adik Bunyamin yang dicintai, dirindui. Maksudnya kedahsyatan yang dibuat oleh abang-abang ni sangat berat. Dan abang ni pandai manipulate. Ayah mata menangis sampai buta mata. Tapi guna nama Allah. Tallah. Si anak lelaki ni. Anak-anak abang-abang ni. Tallah. Demi Allah, kamu ni tak habis-habis. Wahai ayahku, kamu tak habis-habis menangis tentang Yusuf. Mempelekehkan perasaan manusia lain. Berat kan ujian? Itu sangat berat. Adakah Nabi Yaqub gagal mendidik anak? Adakah Nabi Nuh gagal mendidik isteri dan anak? Adakah Nabi Lut gagal mendidik isteri dan anak? Allah tidak melihat kepada hasil. Allah melihat usaha kita. Allah melihat usaha. Semua itu Nabi. Sudah tentu Nabi paling baik akhlak. Paling kuat tawakal. Paling kuat usaha. Mesti paling bagus didikan. Tapi kita pula hari ini meletakkan bahagia, berjaya pada usaha. Sehingga pada hasil. Pada hasil. Sehingga tidak mampu bertahan dalam tempoh usaha tak berhasil. Akhirnya rasa sia-sia je aku duduk berusaha selama ni. Sia-sia je aku berkorban. Laki aku bukan sayang sangat pun kat aku. Sia-sia je. Kenapa kita yang mengukur pekerjaan apa yang kita buat itu sia-sia? Na'udzubillah, takut benar-benar ia jadi sia-sia. Segala apa yang kita dah buat, pengorbanan, keperitan, jadi ibu, jadi ayah, bukan senang. Lepas tu anak pula tak menjadi. Ingatlah dan bacalah berulang-ulang kisah yang Allah sebut di dalam Al-Quran. Itulah kekuatan hati kita. Dan boleh jadi asbab kita sabar dengan anak. Boleh jadi akhirat kelak Allah ampunkan anak, kumpul balik kat syurga. Semua boleh berlaku. Allah akan beri peluang kepada hamba-hambanya yang sabar. Untuk minta apa? Lalu kita minta, ya Allah, walaupun anakku itu dalam keadaan matinya, dalam keadaan tak solat mungkin, wallahu alam. Namun ya Allah, mudah-mudahan ya Allah, Engkau ampuni dia, kumpulkan kami kembali di syurga. Allahu Akbar. Tidak ada yang mustahil. Okey, kembali kepada perkataan wali tadi tu kan. Wali. Apa maksud wali di kalangan manusia? Penjaga agama Allah. Kita jaga agama Allah untuk keluarga kita. Itu dah cukup bagus. Untuk keluarga kita, mungkin Allah pilih isteri untuk jadi wali, penjaga agama Allah dalam rumah tu. Dialah yang duk bising, baca al-Mulk. Bang, bacalah bang, awak ni kan tertidur tengok bola. Malam dah 2 malam betul-betul bang. Suami awak nak baca-baca. Tak nak, awak nak baca-baca. Kalau tak nak, diam. Aduh, perit kalau suami beli. Cakap, jawab macam tu kan. Bang, saya tak nak lah masuk syurga seorang-seorang. Nak dengan awak. Kalau suami ni pandai balas, confirm ke syurga awak tu? Kan? Tapi tak adalah. Orang lelaki biasa, dia mati akal. Kan? Maksudnya orang perempuan ni lagi laju. Tak tahulah kan? Tapi kita cakap kadang macam kita confirm syurga. Tapi tak ada jaminan langsung. Boleh jadi sebab sabar dengan kata-kata suami, malas suami itulah buat kita jadi masuk syurga. Tak tahu sebab mana kan. Jadi Masya Allah, boleh ada dalam keluarga yang menjadi penjaga agama Allah, suami, ayah. Tapi boleh jadi suami ayah ni tak dibesarkan dalam lingkungan yang baik dalam keluarga. Jadi isteri ni hatinya lebih tunduk, hatinya lebih lembut. Jadi isteri, tak ada masalah siapa. Tak perlu pun kita nak, abang, patut awak ketua keluarga. Awak yang memimpin keluarga ni ke syurga. Awak yang melindungi daripada perkara-perkara mungkar. Ni diam je. Awak tengok anak macam ni, awak diam je. Kan kadang-kadang jadi konflik. Kita nak kebaikan, tapi cara yang kita approach pun kurang baik. Kita hidang makanan sedap, tapi dengan hentak-hentak, memang takkan sedap makanan tu. Jadi, mungkin kita menjadi asbab hidayah, syukur. Kita yang rajin menuntut ilmu, kita pula yang terasa. Balik kita nak suruh suami terasa juga, suami tak terasa. Kita ramai lagi. Bang, ya Allah, pasal kematian ni, Allah. Lebih daripada ustazah lagi dia sampaikan.
Allahu Akbar. Kita ni, saya nak cek semua barang-barang ni. Nak sorting belaka ni. Saya nak tinggalkan 10 jubah je. Yang lain semua nak bagi hadiah. Pilih sampai hujung tak jumpa. Pilih ni sayang. Walaupun kecil mungkin akan kurus balik nanti. Boleh pakai lagi ni. Yang ni tudung-tudung. Uish. Orang perempuan ni dia cepat terasa bila dia dengar sesuatu, cepat insaf, cepat ni, tapi nak hilang pun cepat. Esok hari lahir contohnya. Hari tu insaf. Nak kosongkan dunia semua ni. Tak nak dah tambah-tambah. Esok hari lahir. Suami tak ingat. Memberontak dia. Lepas tu suami kata saya belanja awak apa-apa. Tudung lagi, baju lagi, handbag lagi, kasut lagi. Wallahu a'lam. Tapi kadang orang lelaki bila dapat sesuatu dia pegang sungguh-sungguh, dia istiqamah. Masya Allah, alhamdulillah. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, saya nak ucap terima kasih kepada pihak Masjid Al-Falah. Ingat, takut apa ni, kakak kawasan ni, Kak Salwa ni, semua orang takut pada dia. Oh, dia kecil lagi takut. Dia bagus. Kenapa daripada kecil? Terawih. Oh, terawih. Oh, sama-sama. Oh, ni ada testimoni tapi sayang kan, perlu ada orang begini, ada orang lembut, ada orang tegas. Kalau semua lembut, soft ke depan. Memang tak bergerak orang tu. Bila soft, orang kata hati kering, tak ada perasaan. Kan? Subhanallah. Macam bagus, macam-macam apa. Tapi subhanallah, saya dah kenal lama juga. Dan pernah datang ke sini melalui Kak Salwa ni, Puan Salwa, Hajar Salwa. Masya Allah, kalau jumpa tengah-tengah majlis kan, tengok dia kan, saya dah geru. Ustazah, bila nak sampai tempat akak? Ustazah, kenapa PA tak balas? Ya, kita akan jadikan keutamaan. PA, ambil terus. Ini jangan main-main, ini kakak kawasan. Memang tak boleh. Dia kejar tu. Tak boleh bersembunyi. Okey. Terima kasih kepada semua. Daripada AJK, Menazir, semua sampai ke bawah yang tidak mampu kita sebutkan. Dan terima kasih yang hadir. Terima kasih semualah yang main peranan masing-masing. Allah Maha mengetahui. Kita serah pada Allah. Kita harapkan Allah redha dan Allah terima segala yang kita buat. Masya Allah. Tajuk kita ialah, baru nak masuk tajuk ya. Menghadapi detik-detik sakaratul maut. Wahai bakal jenazah sekalian. Bakal jenazah. Siapa yang umur 70 tahun ke atas? Angkat tangan. 70 tahun. Masya Allah. Angkat tinggi-tinggi. 70 tahun. Comel lagi. Nampak muda lagi. Daripada jarak jauh lah ya. Sekilas pandang. Ya. Hebat. Ada yang 80 lebih ke? Ada 80 lebih? Oh, Masya Allah. 80 lebih. Barakallah. Masya Allah, ketua kita hari ini, ketua wanita yang solehah. Ketua wanita solehah pada hari ini. Sebab Nabi SAW bersabda, subhanallah, Nabi bersabda, sebaik-baik kamu adalah orang yang umurnya panjang. Jadi, yang paling panjang umur di kalangan kita adalah Hajah Aisyah nama. Masya Allah. Dan berkekalan dalam kebaikan. Bahkan umur 80 lebih, Allah masih memilih dan menguatkan tubuh badannya untuk berada di rumahnya, rumah Allah ini, dan berada di majlis Allah, iaitu majlis ilmu, di taman syurga. Allahu Akbar. Belum tentu kita mampu kalau umur dah 80 lebih dengan kudrat Allah bagi kuat. Yang umur 70 lebih. Siapa umur 60 lebih ke atas? Lagi ramai, 60 lebih. Ini panggil tua renta ke, tua bangka ke, apa istilah? Ustazah muda lagi ya, 60 lebih. Memang kau dari belakang macam anak dara. Gaya, cara jalan, tengok depan nenek dara. 60 lebih. Tapi ada hadis Nabi tentang siapa yang umurnya sudah sampai 60 lebih. Subhanallah. Hadis Nabi SAW bersabda, Allah tidak menerima alasan. Dik, tolong cari hadis tu. Allah tidak menerima alasan. Allah tidak menerima jawapan, pembelaan, excuse daripada hambanya yang umurnya sampai ke umur 60.
Subhanallah. Apa maksud? Di akhirat kelak Allah beri peluang kepada hamba-hambanya untuk beri alasan ataupun beri sebab kenapa tak begini, kenapa buat macam ni, kenapa sekian-sekian. Allah masih boleh menerima alasan-alasan. Dengar lagi, Allah maha menerima alasan hamba-hambanya. 30 lebih dah mati, lalu dia boleh lagi beri alasan, ya Allah, engkau ambil nyawaku waktu aku muda, aku sibuk cari rezeki, sebab itu aku tak pergi ke masjid, kerja pun sampai lewat malam dan sebagainya, aku penat, sebab itulah kadang salat lambat. Maksudnya boleh, bukan nak bagi tahu senang hati ni orang yang umur muda ni. Orang umur muda mana ada, kalau macam tu nak mati awal lah. Tak ada, semua takut mati. Tetapi Nabi SAW bersabda, Allah tidak menerima alasan. Mereka dipanjangkan sehingga umur 60. Jadi tadi ramai tu. Jadi bersedialah umur 60 ni ke atas, Allah bagi rezeki ni, rezeki yang besar. Kalau tak jaga sungguh hak-hak Allah, tak jaga sungguh hak-hak suami, hak-hak isteri, hak anak, hak cucu, hak untuk diri, kena cek betul-betul ni, sebab tak ada excuse lah ni. Taubat sungguh-sungguh, buat amal soleh sungguh-sungguh, buat kebaikan sungguh-sungguh. Sebab ramai wanita masa dia muda, dia isteri yang terbaik. Masuk umur 60 lebih, reputasi dia menurun. Tak ada perasaan dah nak layan elok-elok. Dah tua-tua ni, lantak dia lah. Lantak kau lah, macam tu. Sebab memang Allah uji bila monopos. Monopos ujiannya dahsyat berat. Kalau tak mampu nak hadapi, perasaan berubah, rimas berubah, itu ini berubah, jumpalah doktor. Jumpalah doktor. Doktor mungkin boleh bantu dari sudut perubatan. Mudi, mudah marah, mudah melenting. Kita dah hidup berapa lama? Sebab apa saya cakap macam ni? Pengalaman saya handle masalah rumah tangga. Ramai yang dah, kita tak boleh nak puji dah. Makcik, sabarlah sikit, siang kat suami. Itulah Ustazah, dulu tak macam ni, sekarang cakap tu memeli manjang. Sakit telinga dengar. Kau dengan cucu boleh, dia lembut-lembut, peluk-peluk. Dengan saya, sentuh, tak boleh cakap rem. Sentuh je, apa ni? Istighfar lah. Oh, macam berdosa pula. Tak nak tidur sama dah Ustazah, asing-asing. Kalau suami tak redha, takut di hujung usia dalam keadaan dilaknat dan tidak diredai oleh Allah. Okey, ini hadis Nabi. Umur-umur umatku di antara 60 hingga 70 tahun, amat sedikit daripada itu. Okey. Bukan hadis ni, dek. Kan saya kena belet sampai bawah. Ya. Nabi SAW bersabda, hadis sahih riwayat Bukhari. Allah Subhanahu Wa Taala menghilangkan keuzuran, tidak menerima uzur, tidak menerima alasan bagi sesiapa yang dilewatkan ajalnya ketika sehingga sampai usia 60 tahun. Masya Allah. Fasa hidup kita ni ada fasa sebelum 40, ada fasa ujian 40 hingga 60. Masuk umur 60, kalau perasan ada ujian-ujian lain yang datang. Umur masuk 60. Sebab bila masuk 50 lebih rasa muda lagi di peringkat pertengahan umur. Betul tak? 50 lebih tu macam muda lagi bagi umur pertengahan. Tapi bila masuk 60, rasa dah tua tu, dah rasa. Betul-betul dah rasa makin tua. Dan masuk fasa baru sebagaimana hadis Nabi sebut. Masa ni tak diterima lagi keuzuran alasan. Jaga solat betul-betul. Bab bersuci. Jaga solat kalau boleh di awal waktu. Bacaan Al-Quran. Yang saya jumpa seorang hajah yang bernama Azaziyah. Hajah Azaziyah. Sama nama hotel Azaziyah. Azaziyah nama tempat Azaziyah di Mina kan. Sampai ada nama, ialah Azaziyah lah tempat tu. Dan nama dia Azaziyah. Saya jumpa di Kedah. Saya pergi masa ni jumpa hajah ni, tak apalah saya tak cerita lanjut pasal saya jumpa macam mana. Dia baca Quran, khatam Al-Quran 3 hari sekali khatam. Bukan 30 hari sekali. 3 hari sekali khatam. 3 hari sekali khatam. Umur dia 70 lebih. Mata jelas, semua jelas. Ada rakaman pun. Ada rakaman. Nanti kita relax balik. Hajah Azaziyah, perbualan saya dengan hajah tu je. Saya kata macam mana hajah? Boleh khatam 3 hari sekali? Dia pun jawab, setiap kali solat 3 juzuk. 3 juzuk selepas setiap kali lepas solat.
Jadi 3 kali 5, 15. Sorry. Setiap kali solat 2 juzuk. Jadi, bunyi macam, tak banyak mana. Masya Allah. Jadi, 2 kali 5, 10. 3 hari habis 30. Konsisten beberapa tahun. Allahu Akbar. Masa tu sebenarnya saya pergi ke pondok Ustaz Kazim Ilyas. Ya. Lepas tu ada jemaah-jemaah wanita lain, Ustazah nak jumpa tak? Ada jemaah ni khatam Quran 3 hari sekali. Ada wanita ni, ada hajah ni. Dia dah bongkok. Tapi dia punya suara, ini suara orang yang sentiasa baca Al-Quran. Bila dia bercakap, nanti kita relax balik, saya dengar suara dia, saya meremang. Dia bukan jawab 3 hari, sehari ni tak. Ustazah. Cara dia jawab macam ceramah depan ramai orang. Betul. Kelantunan suara semangat dia. Kata macam mana boleh istiqamah? Dia jawab. Saya tak ingat jawapan dia, kena dengar balik. Tapi seolahnya contohlah jawapan dia. Allah akan membantu hamba-hambanya yang berkehendak. Dia bukan jawab dengan boleh. Tak. Lain macam cara orang yang 3 hari sekali boleh khatam. Kita mungkin cakap, dah tak ada kerja lain Ustazah, duduk kat pondok buat apa lagi, baca Quran lah. Kita sentiasa nak cari alasan kan. Macamlah kita sekarang duduk kat rumah, duduk sibuk benar masak, sekarang dah order dah. Cuba 3 hari kita tak payah masak, tak payah ngemas, kita fokus nak baca, nak khatam selama 3 hari. Belum tentu mampu. Walaupun muda daripada Hajah Azaziyah 73 ni. Tahun ni dah 75 lah. Walaupun lebih muda, lebih ada kudrat. Allahu Akbar. Allah benar-benar memilih dia kerana permulaan dia bersungguh-sungguh berkehendakkan hal demikian. Pagi tadi Riyadhus Shalihin, kisah sahabat Nabi yang khatam Quran pada setiap malam. Abdullah bin kena tengok balik kuliah pagi tadi. Minta tim bagi nama dia. Tapi Abdullah lah. Tanya pula nama kan. Saya susah nak ingat nama. Ya kan? Okay, subhanallah. Bila Nabi tahu, dia setiap malam tak pernah tidur. Sahabat Nabi ni tak pernah tidur. Sebab apa Nabi tahu? Sebab si ayah datang mengadu. Ayah ni bapa mertua. Dia tanya kepada menantu dia. Menantu perempuan, bagaimana dengan anakku? Menantu ni jawab apa? Menantu ini menantu yang solehah, keturunan yang baik. Ini hadis yang sahih, riwayat Bukhari dan Muslim. Ceritanya, ayah ni pergi tanya menantu perempuan, bagaimana dengan anakku? Sebab itu kita nak tahu anak kita jalankan amanah ke tak, kena tanya menantu. Tapi ramai hari ni tak percaya menantu. Macam mana anak dia tak betul, tetap betul juga. Tapi kisah sahabat Nabi ni, ayah ni kita tanya menantu perihal anak dia. Lalu menantu ni jawab, wahai ayahku, wahai ayah, suamiku sebaik-baik suami. Dia tidak pernah menyentuhku dan tidak pernah membuka kain penutup wajahku. Kahwin dah lama tak pernah tengok muka isteri dan tak pernah bersama dengan isteri. Tapi si anak ni menantu bukan nak burukkan, tetap puji dulu. Dia sebaik-baik manusia. Dia seorang lelaki yang soleh. Dia suami yang baik. Maksudnya tak pernah menyakiti hati. Tapi 2 perkara tu. Ayah ni bila dengar pergi jumpa Nabi, cerita pada Nabi. Nabi pun bagi tahu, datangkan kepada dia, datangkan anak kamu anak lelaki kamu kepadaku. Lalu Nabi pun bertanya, benarkah kamu begini? Lalu dia bagi tahu sebab setiap malam dia akan khatam sekali Al-Quran. Jadi dia tak akan tidur. Jadi macam mana dia bersama dengan isteri? Malam dia akan khatam 30 juzuk Al-Quran. So dia tak tidur. Dia tidur sekejap je siang. Dan dia akan berpuasa setiap hari. Sepanjang setahun, tak ada satu hari pun dia tak puasa. Lalu Nabi pun berkata kepada dia, sebaik-baik. Nabi pun menjawab. Nabi kata, sesungguhnya hamba Allah yang paling kuat ibadah adalah Nabi Daud. Yang paling elok ibadahnya adalah Nabi Daud. Dan Nabi Daud berpuasa selang sehari. Maksud Nabi nak suruh dia selang sehari. Ada hari dengan isteri, dengan keluarga beri hak makan sama-sama. Lepas tu Nabi pun kata, Nabi bagi cadangan pertama, kamu khatam sekali cukup 1 bulan sekali. Daripada sebulan 30 kali, Nabi bagi solution, sebulan sekali je khatam.
Lepas tu dia jawab kepada Nabi, "Ya Rasulullah, saya mampu buat lebih daripada tu. Kalau begitu, 20 hari sekali kamu khatam." "Ya Rasulullah, saya boleh buat lebih baik daripada itu. Saya mampu buat. Kalau begitu, kamu khatam 10 hari sekali." Nabi layan. Tak ada Nabi nak marah macam bagus sangat, lawan-lawan dia pula. Tak ada, memang macam ni. Kalau dengan sahabat Nabi, Nabi sangat berlapang dada. Kalau kita dengan Tok Guru nampak ada murid menjawab, contohlah Tok Guru tu bagi amalan, selawat 100 kali, istighfar 100 kali, 100 je ke? Oh kan jawab. Tapi kadang dengan Tok Guru kita, baik, dalam hati sikitnya. Macam lah, kadang Tok Guru orang alim soleh ni, dia tahu kadar kemampuan, boleh tentu istiqomah 100, 300, 500, 1500, jauh beza tu. Contohnya. Lepas tu, nama siapa dah? Abu Abdullah bin Amr Al-Ash radhiyallahu anhu, sahabat Nabi. Okey. Muslimat. Baik, lepas tu Nabi bagi cadangan sebab dia kata kalau 10 hari sekali pun dia mampu. Nabi kata kalau begitu 7 hari sekali. Dan jangan lebih daripada itu. Seminggu sekali kamu khatam. Jangan lebih daripada itu. Sebab apa? Sebab dia ada isteri, baru nikah. Dan dia ada anak, nak kena cari rezeki. Berbeza Hajah Azaziah ni. Maksudnya bukan kita nak kata Hajah tu tak ikut apa Nabi suruh. Tak boleh cakap begitu. Nabi bagi kadar. Tetapi sahabat Nabi ni bila dah tua dia cakap apa? Namun sekarang aku merasa sangat menyesal. Kenapa aku tidak menerima saranan Nabi sebulan sekali je khatam? Kerana disebabkan perbuatanku memberatkan diriku di hadapan Nabi ketika itu sampai sekarang, sampai dah tua pun, dah Allah panjangkan umur dia, dia kena usaha seminggu sekali khatam. Masya Allah. Allahu Akbar. Kita kadang-kadang begitulah kan. Masa semangat depan dengar ceramah insaf, Allahu Akbar, jumpa depan tu guru sekecil, Syekh bagi amalan Syekh. Syekh pun bagi 100 kali. Syekh lagi Syekh. Oh minta lagi kan. Bila balik dah lalai semula pun tak boleh nak buat amalan. Jadi bila terima tu, sama sahabat Nabi ni dalam semua hadis yang berkaitan dengan kisah ni, semua dia kata dia menyesali bila usia tua. Sebab bila diberi amalan oleh guru mursyid, oleh guru, orang alim, kita kena pegang betul-betul. Kalau tak, dia menjadi satu fitnah, ujian bagi kita. Kita dah minta, Nabi dah suruh, dan sahabat Nabi ni berusaha sampai akhir matinya seminggu sekali mesti khatam. Masya Allah, Allahu Akbar. Subhanallah, muslimat. Okey, kita teruskan. Berkenaan dengan pasal mati, dah bersedia belum nak mati? Siapa dah bersedia angkat tangan? Malaikat maut pun nak tengok juga. Siapa dah bersedia ni nak mati ni? Tak sanggup kan nak cakap bersedia kan? Walaupun dah bersedia, insya-Allah je lah, insya-Allah. Siapa yang insya-Allah angkat tangan? Ada yang insya-Allah dah bersedia. Masya Allah. Kita akan bacakan beberapa perkara. Kalau tak lepas lagi, jangan mati lagi. Kalau dah lepas, dah boleh lah, sila meninggal. Bukan begitu ya. Memang tak boleh. Itu kalau ayat-ayat orang gaduh, sila meninggal. Macam tu. Masya Allah. Pasal kematian ni kan, sebut pasal kematian. Saya pernah tanya soalan ni 5 tahun lepas ke 6 tahun lepas. Masa ni bukan saya ceramah berleluasa lagi, dan kuliah kecil-kecil dekat satu kampung. Saya tanya, siapa yang dah bersedia untuk mati? Sebenarnya soalan tu bukan tanya betul-betul saja nak timbulkan berfikir kan. Memang ada sungguh yang angkat tangan. Seorang makcik angkat tangan. Dia duduk atas kursi roda. Dia datang hadir dekat masjid tu, dan kadang dia memang tak boleh berjalan, dia lumpuh. Tapi ada orang yang hantar, anak dia hantar, dia duduk atas kursi roda. Lepas tu dia angkat tangan. Makcik, kenapa makcik? Makcik dah siap-siap dah ustazah nak mati. Makcik dah ready dah. Dia bila masa pun insya-Allah. Yakin je. Kita pula yang makcik faham tak ni makcik? Kan? Yolah ustazah tanya saya mati kan. Yolah cik dah ready dah, orang Negeri Sembilan. Macam mana makcik dah ready? Kain-kapan semua dah ada. Betul dia jawab. Kain-kapan semua dah ada. Kelengkapan untuk siapkan acik jadi jenazah semua dah siap. Ada dalam satu beg. Koi mana-mana acik bawa. Di rumah anak kau pergi jalan, kau acik bawa semua. Yang acik sedih, dah 2 kali dah acik siap untuk acik, tapi orang lain yang guna. Siapa yang guna? Suami acik mati dulu.
Lepas tu dah siap-siap semula, anak pula yang poi. Tu cakap Pak Nabawi kan, yang poi dulu. Acik buatlah yang baru. Siap dengan duit sekali ada dalam tu, tak nak nyusahkan orang. Berapa anggaran kos tu, semua ada berlakon dalam tu. Hari-hari ingatkan anak, wasiat-wasiat acik supaya dia orang tak lupa. Yang ni untuk siapa, ini apa. Acik tak nak ada apa-apa terikat dengan manusia, tak nak ni dengan manusia. Acik cuba hari-hari fikir ada lagi tak selesai dengan manusia, dengan anak, dengan cucu, dengan apa semua. Lepas tu dah siap kain kapan apa, hari-hari acik ingat mati. Memanglah dah siap dah semua, dan dia bawa pergi mana-mana. Luar biasa, orang kampung, orang kita tak pandang. Jadi bila dia hari-hari ingat mati, dah real sungguh dia buat persiapan, bukan main-main, dia buat sungguh-sungguh. Dia kata, Ustazah apa, saya tanya, apa yang kesan pada acik buat macam ni? Bila masuk waktu solat, sebelum solat 20 minit dah ready dah Ustazah. Ya takutlah sebab lambat bersiap mati. Takut dah Ustazah. Tak nak ada hutang dengan Allah, tak nak ada hutang. Sebelum semayang, sebelum azan dah ready 20 minit, 30 minit duduk atas jadah ngaji kau, zikir kau. Jangan lambat. Kalau buat salah, jangan lambat, tangguhkan taubat. Jangan tangguhkan minta maaf dengan manusia. Minta maaf dengan anak, acik dia suruh buat. Kau ada salah dengan anak-anak, ada salah dengan cucu. Tolak tepi lah. Maksudnya kita kadang ego kita besar dengan anak. Kita nak anak datang minta maaf. Rupanya anak pun ada nyimpan dendam tu, cuma dia tak mampu nak cakap apa yang dia rasa masa dia kecil. Apa perasaan dia sekian-sekian. Kita pula tak ingat dah apa yang kita cakap, yang kita buat masa kita muda dulu. Kita duk ingat apa yang anak kita buat. Tapi kalau kita fikir pasal mati, tolak tepilah semua perasaan, tolak tepilah. Ya Allah, aku ampunkan segala dosa anakku. Aku redha ya Allah terhadap apa yang anakku buat. Aku redha ya Allah. Ini ujian untukku ya Allah. Kau berilah aku perasaan sabar dan redha terhadap anak. Kerana yang aku harapkan sekarang redha-Mu ya Allah, kemaafanmu ya Allah. Apalah sangat dengan kemaafan dan redha kita pada manusia, sebab redha Allah itu lebih utama. Sebab itu dalam hadis Nabi SAW bersabda, ini persiapan menghadapi kematian. Redha dengan segala ketetapan ujian daripada Allah. Ini persiapan yang sebenar nak hadapi kematian. Mungkin ada yang kata, Ustazah tak adab lagi masalah anak-anak. Saya anak 7 orang, semua dah sekolah, ada remaja, ada ujian. Saya yang duk ceramah pasal didik anak, Allah uji. Saya yang duk cakap pasal sabar, Allah uji pasal sabar. Pasalnya Allah uji kadang bukan lama, lepas cakap berapa ketika Allah uji. Usaha sembunyikan ujian Allah. Usaha sembunyikan tangisan, keperitan, penderitaan. Supaya Allah tahu seraga, Allah tahu. Sebab tu kadang-kadang nak berhenti ceramah. Sebab tak tahan diuji dengan apa yang dicakap. Kita cakap dengan suami kena macam ni, Allah uji perangai buruk kita. Tak boleh tahan sabar. Allah uji sekian-sekian. Bila kita cakap pasal ibadah sekian-sekian, Allah uji. Allahu Akbar. Masya Allah. Tuan-puan, muslimin muslimat di mata Allah sekalian. Saya faham ada umur-umur tertentu kita sensitif sangat. Anak lambat pula WhatsApp, sensitif. Anak tak telefon lebih daripada 3 hari, lebih daripada seminggu. Mak ni setiap solat tak lupa doakan kau. Allahu Akbar. Sebab terasa hati je, sebab tu cakap macam tu. Tapi sebenarnya bukan daripada hati. Tapi takut terbiasa sampai anak jauh hati. Dulu anak sayang, lama-lama tengok nama mak naik, anak tu trauma. Sudah dah lah, mak main siapa lah ni. Mak nak marah apa. Tengok miss call mak, abang-abang, mak call. Jadi takut-takutan dah pula. Adakah kita ibu yang memberikan hati anak kita gembira sampai sekarang? Rindu sampai sekarang? Anak kita nak lagi hubungi bercerita masalah dia? Ataupun kita jadi na'udzubillah ibu yang judge? Itulah mak dah cakap sehari zikir suruh dia tengok yang jadi. Dah lepas tu dia tak nak cerita dah lah. Dia tak nak dah lah. Padahal masa kita muda pun kita lalai, kita keras juga dulu. Sekarang dah tua je lembut. Semua Allah dah tua kan. Tapi masa muda dulu keras juga. Lupa masa muda dulu kita macam mana. Anak kita melalui proses yang sama. Kita kena bersama dengan dia melaluinya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi hadis Nabi bersabda, apabila seseorang hamba diberikan ujian, musibah, daripada
isteri ke, suami ke, anak ke, daripada mana-mana ke, daripada diri sendiri ke, daripada sakit ke apa. Lalu Allah mengutuskan malaikat untuk melihat keadaannya. Padahal Allah Maha melihat, tapi begitulah cara Allah mentadbir. Allah beri tugas pada malaikat untuk melihat keadaan hamba. Lalu bila malaikat ini bertanya, kembali pada Allah, Allah bertanya, bagaimana keadaan hambaku yang menerima ujian? Apabila malaikat ini berkata, hamba-Mu redha dengan ujianmu, lalu Allah akan berfirman, dia mendapat redhaku. Tapi jika malaikat ini menyampaikan dia marah-marah, ya Allah, dia tak terima, dia apalah, malaikat report lah bagaimana keadaan kita respon pada ujian Allah. Lalu Allah berkata, dia mendapat kemarahanku. Allahu Akbar. Ini perkara yang sangat berat. Bila saat dekat dengan mati, menjelang kematian, yang paling kita dambakan adalah sebagaimana dalam firman Allah. Allah berfirman, Auzubillahi minasyaitanirrajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Boleh tak ikut sama dengan saya? Okey, duduk tegak semua, tarik nafas. Tarik, tahan dalam 2 saat. 2 saat sekejap sangat Ustazah. 5 saat. Saya kira tahan, lepas tu lepas dengan kalimah Allah ataupun Ya Allah. Boleh ya? Sebab kita masih bernafas. Satu hari kita tarik, kita tak boleh lepas lah. Satu hari nafas kita akan terhenti. Subhanallah. Kalau ikan tak ada air tak boleh hidup kan? Tapi manusia ada udara pun sampai tahap mati dia tetap tak boleh hidup. Bila Allah menghentikan nyawanya. Masya Allah. Okey. Tarik nafas. Tahan. 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 Lepas. Allahu Akbar. Tarik. Tahan. 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 Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini latihan sebelum hembus nafas ni. Sebab kalau tengok orang yang mengembuskan nafas terakhir macam tu lah. Dia akan tarik panjang. Boleh lepas lagi. Usaha lagi tarik. Sampai dah tak boleh tarik, tak boleh lepas lah. Helaan nafas yang terakhir. Allahu Akbar. Waktu kita marah, memang itu adalah salah satu kaedah. Tarik dan kena tahan nafas. Sebab nak stabilkan balik oksigen. Bila kita marah, jantung berdengut kencang. Betul kan? Lepas tu, oksigen tak sempat sampai ke otak. Otak tak boleh nak fikir stabil. Kita tahan nafas. Tahan. Kan tahan ni, geram ni. Sebab suami tak angkat kain. Hujan turun, dia buat tak tahu ni. Bila tanya, dia cakap, kenapa tak pesan? Aduh, takkan nak pesan lagi dah, tua-tua. Tahu hujan angkat lah. Tapi kadang Allah uji macam tu lah kan. Nak marah, tapi kena sabar. Jadi tarik. Memang siapa yang buat teknik ni, menahan. Itu salah satu kaedah menahan nafas. Dan menahan sabar. Lepas tu lepas dengan zikir. Allahu Akbar. Oh, tu rasa lain macam. Tu rasa yang bahan-bahan yang api tu, yang mendidih sampai ke otak tadi tu, tu rasa macam, Masya Allah. Kena cuba praktis. Allahu Akbar. Okey. Kita sama-sama baca firman Allah ni. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Sadaqallahul azim. Inilah impian kita semua. Saat kita mati, kita dipanggil dengan panggilan ini oleh Allah Subhanahu wa taala.
Allah memanggil kepulangan kita bila keluarnya roh daripada jasad, dipisahkan roh daripada jasad. Ketika itu Allah memanggil, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai roh yang tenang, wahai nafsu, wahai jiwa, wahai roh yang tenang, irji'i, kembalilah kamu, ila rabbiki, kepada Tuhanmu, radiyatan, dalam keadaan kamu redha kepada Allah, mardiyah, dan kamu dapat redha Allah. Fadkhuli fi ibadi, maka masuklah kamu di kalangan hamba-hambaku. Diangkat roh yang diredai oleh Allah ini, dimasukkan bersama dengan orang-orang roh orang saleh. Wadkhuli jannati, dan masuklah kamu ke dalam syurgaku. Allahu Akbar. Allah jemput kita untuk berada di kalangan roh orang saleh, dan Allah jemput kita masuk ke dalam syurga. Namun sebab belum hari kiamat, kita akan ditukarkan kubur kita ibarat seperti syurga, taman syurga. Kalau baca yang disusun buku tentang bab kematian alam barzakh oleh Dr. Zulkifli Al-Bakri, jelas gambaran alam barzakh bagi orang-orang yang Allah redha akan dihamparkan dengan permaidani syurga. Dan ada satu sudut kuburnya, ada pintu untuk menyampaikan ke syurga, namun tidak akan dibuka selagi mana tidak sampai ke akhirat gelap. Dan kubur akan menjadi seluas mata memandang. Maksudnya tengok depan tak nampak ujung, kiri kanan belakang tak nampak ujung, seluas-luasnya. Ada tak di kalangan kita yang bilik dia seluas dewan ni? Bilik, bukan rumah, bilik. Ui, besar sangat. Ada ke? Ada. Ada orang-orang kaya bilik sebesar ni, tandas pun macam bilik kita. Tandas dia pun macam bilik kita kan, dengan bathtub asing, dengan ini asing. Boleh apa dalam tu semua ada, sauna semua ada. Ya, jadi bilik macam apa. Tetapi kalau dibandingkan dengan kubur yang ditukar menjadi taman syurga, itu bukan seberapa pun. Sebab masih nampak dinding. Tapi bila Nabi sebut dalam hadis, diluaskan kuburnya seluas mata memandang, maksud terlalu besar. Duduk di dalam kubur dalam keadaan indah, rehat. Inilah impian kita semua. Rumah yang jauh lebih baik daripada rumah kita sekarang. Kerehatan yang lebih baik daripada kerehatan di dunia. Jadi sekarang dah tak pukul 12. Kita kena pergi, kita dah habis dah waktu sebenarnya sampai 11.45. Kita nak pergi pada amalan-amalan apa dah ya? Amalan untuk mendapat husnul khatimah. Subhanallah. Masya Allah. Ibunda, bonda Ustazah Zawiyah. Kemudian sebelahnya ni, ya, Yanti. Ini ahli khidmat Ustazah Zawiyah. Kadang ahli khidmat kepada Ustazah Zai. Kuat sangat khidmat dia. Masya Allah, bonda kena duduk atas ni. Ni Ustazah Zawiyah ni, murabi kita. Tapi Ustazah tak berubah, Ustazah makin muda. Masya Allah. Allah Akbar. Segan saya sebab Ustazah datang. Mujurlah dah hujung-hujung Ustazah. Syukur saya dah hujung. Ustazah Zawiyah ni bekas pegawai tinggi JAKIM. Masa saya jadi staf pegawai JAKIM bermula masuk, ini beliaulah idola ataupun qudwah hasanah. Bagaimana melalui pekerjaan beliau menunjukkan, menjalankan amanahnya. Ustazah berakhir dengan Ustazah berhenti sebagai KPP, Ketua Penolong Pengarah. Subhanallah, Allahu Akbar. Dan sampai sekarang bonda Ustazah masih lagi aktif menyampaikan dakwah, ceramah, kuliah, sangat aktif. Dekat sini pun ada kan? Ada kuliah Ustazah yang tetap? Tak ada. Belum. Masya Allah. Subhanallah. Suara Ustazah, kalau kita tahu, mudah-mudahan kita selalu ikuti. Ustazah selalu buat live juga. Mungkin ramai yang tak cam. Ustazah boleh ke jemput Ustazah bangun sekejap? Ramai yang duk intai-intai mana satu. Tak baik sebenarnya minta guru bangun kan? Ustazah sepita selalu Ustazah. Assalamualaikum. Subhanallah. Ustazah seorang yang sangat tawaduk merendah diri. Barakallah. Kami ada dalam satu grup, tapi Ustazah ni suka doakan orang. Kan dalam grup WhatsApp ramai-ramai, kadang kan kita ni keri-keri buat tak nampak je mesej orang kan.
Kadang ada orang ucap, ya kadang sibuk, kadang bukan betul-betul sibuk, cuma kita tak luangkan masa. Tapi Al-Fatihah Ustazah ni antara orang yang bukan sebut aktif, Ustazah sibuk. Tetapi kalau ada ucapan ilahi, Ustazah tak miss ucap siapa pun yang dalam grup tu. Doakan ke apa, saya kadang memang melihat bagaimana Ustazah tunjuk contoh. Bukan tak sibuk dengan jadual, dengan kudrat, dengan keadaan dan sebagainya. Barakallah. Kita kadang dalam grup ramai-ramai kawan taman dan sebagainya kan. Ada seorang ucap pada tu, kita nampak. Kita malas je nak tulis. Kadang copy je, edit sikit kan. Subhanallah, Allahu Akbar. Subhanallah. Ya, saya pun selalu copy, lepas tu edit sikit. Lepas tu saya minta maaf ya, copy. Tetapi saya nak tanya, bila kita ada lahir, dalam grup ramai ada 100 orang contoh, ada orang ucap ilahi, gembira tak? Gembira. Rasa macam kita siap mention, terima kasih, kita reply orang yang komen tu kan. Terima kasih. Walaupun ucapan begitu, nak kata dunia dah berubah, kaedah ucapan pun berubah. Kek pun tak ada yang betul, dah gambar je. Hailah macam tu lah. Kau nak ada apa? Nak kereta, gambar kereta sampai. Tapi nak macam mana, itulah kita pun kena berasimilasi hidup dalam situasi begini. Jadi saya nak bacakan hadis Nabi yang berkaitan dengan yang kita sedang sebut, gembirakan hati orang. Satu ketika hadis yang sahih, Nabi SAW ditanya oleh seorang sahabat, "Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling dicintai oleh Allah?" Dan dia tanya dua soalan. "Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling dicintai oleh Allah?" Yang kedua, "Ya Rasulullah, apakah amalan yang dicintai oleh Allah?" Subhanallah. InsyaAllah kita akan kemaskan perbincangan kita, persiapan untuk menghadapi kematian, di amal kematian dengan jawapannya daripada hadis Nabi ini. Lalu Nabi SAW menjawab, orang yang paling dicintai oleh Allah ialah orang yang paling banyak memberi manfaat kepada orang lain. Bukan orang lain, Nabi sebut orang yang paling banyak memberi manfaat. Dan tolong jangan bayangkan orang lain. Oh, kalau gitu sah lah ya, sebab ceramah banyak manfaat Ustazah bagi. Oh, kalau macam tu pemimpin aku. Tak. Sebenarnya hadis ini ditujukan kepada kita semua. Kita boleh jadi orang yang bermanfaat kepada suami. Ramai isteri tak doakan suami. Dia doa anak cucu, doa diri sendiri. Jangan doa untuk suami. Doa Alhamdulillah, Masya Allah. Tapi kan Ustazah kan kadang-kadang isteri dia kurang berdoa untuk suami. Suami doa tak untuk isteri? Macam tak berapa anggut je macam. Kan nak anggut takut. Encik suami doakan saya. Yelah secara live kan kita terpaksa lah anggut kan. Mudah-mudahan. Subhanallah. Allahu Akbar. Sebab banyak isi rungutkan suami. Banyak merungut. Tak tukar rungutan kepada doa. Jadi lagi tahun ni. Apa dia ajar? Lupa hari lahir. Sampai tiap tahun macam tu. Jadi lagi tahun ni. Ingat tak jadi dah. Tahun lepas dah teruk dah cik marah dia. Hari tu dah ingatkan dah sebulan sebelum. Sampai hari, acik saja je tak sebut. Petang barulah. Tu pun diberi hint-hint. Hari apa. Tu pun jawab hari Rabu. Contohlah kan. Subhanallah. Saya kata acik tukar daripada doa. Doa macam mana? Doa lah supaya suami ingat hari lahir. 3 hari sebelum, ya Allah, mintalah suami ingat. Mintalah suami bagi hadiah. Tak pernah dapat hadiah ni. Asyik dapat duit suruh beli sendiri je. Contohlah kan. Mintalah apa saja kan, ya Allah. Biarlah tua-tua baru nak romantik pun tak apa. Dapat kejap je nikmat suami romantik, okey lah. Sebab ada suami tak pernah cakap sayang. Kan? Suami tu tak biasa sebab lahir dalam keluarga pun yang bukan berkasih sayang. Kan ada yang begitu, dia lahir dalam keadaan mak pun tak cakap sayang ni. Jadi nak sebut kat isteri tu tak boleh habis sayang. Tak reti. Ya, memang ada macam tu. Jadi isteri ni kena faham lah. Doa lah, ya Allah, nak dengar suami cakap sayang, ya Allah. Daripada mungut, tunggu kiamat tak cakap. Kan? Contoh saja. Tukar rungutan kepada doa. Subhanallah. Jadi isteri ni jadi beri manfaat sangat. Banyak manfaat dia untuk suami sebab dia banyak doakan suami. Ya Allah, jadilah suamiku seorang yang prihatin. Sebab tak faham sampai tua. Dah senyap tu kan. Kenapa awak senyap? Tak ada apa. Oh, tak ada apa. Okeylah. Awak ni
Takkan tak faham saya merajuk. Kan? Orang perempuan macam itulah perangai. Drama, banyak drama. Ya Allah, jadilah dia prihatin. Dia tahu bila aku merajuk ni, tak faham-faham aku merajuk sampai kena mengaku saya sedang merajuk ni. Tapi sekali-sekala nak juga dia faham. Allahu Akbar. Subhanallah, doa. Antara manfaat terbesar adalah doa. Yang mana manfaat ini di akhirat kelak baru Allah buka. Ada orang dia dapat masuk syurga kerana manfaat doa. Banyaknya dia doakan orang. Dia nak nasihat tak pandai. Nak cakap pada anak pun tak erti nak tegur anak. Nak tegur menantu lagi lah. Nak tegur jiran tak erti. Tapi dia punya doa, hari-hari, ya Allah untuk jiranku, ya Allah. Yang jemur kain berkembang tu, ya Allah. Contoh saya bagi. Daripada duk ngumpat dengan kawan-kawan. Spesifik doa. Daripada duk ngumpat, geram betul lah. Ada ke keluar jemur, angkat kain. Memanglah dia berlari keluar. Daripada tu baik tukar pada doa kan. Ya Allah, yang pakai ketat tu, ya Allah, hamba-Mu bernama. Doa dia, luah dia tak puas hati geram tu, yang berbulu mata tu, luah pada Allah. Tukar. Banyak manfaat. Sebab Nabi SAW bersabda, doa seorang saudara kepada saudaranya adalah doa yang dimakbulkan oleh Allah. Ada malaikat yang berada di kepalanya akan mengucapkan amin bagi kamu apa yang kamu doakan. Subhanallah, Allah, kita doakan hidayah untuk orang, hidayah itu untuk kita, untuk anak cucu kita, kita akan dapat. Maksudnya kalau kita nak kupas untuk jadi orang bermanfaat, sebenarnya tidak ada halangan pun. Doa siapa boleh halang kita? Kalau kita kata, Ustazah, saya nak buat kebaikan tapi saya tak larat, saya nak tolong orang, saya sendiri perlu ditolong. Banyak alasan kita. Tetapi untuk berdoa tak ada alasan. Doa anak, doa cucu, doa adik-beradik. Ada 10 adik-beradik, semua adik-beradik disebut nama. Saya pernah jumpa seorang remaja, dia ada buku doa. Lepas tu dia tulis semua nama mak ayah, ialah nenek, moyang, semua. Yang mana yang mak ayah dia boleh cakap. Nama moyang, nama tok nyang, atas-atas lagi. Lepas tu nama adik-beradik semua. Lepas tu nama sepupu, mana ahli keluarga, tulis senarai. Lepas tu dia kata setiap kali solat, lepas solat dia akan sebut semua nama ni. Kalau kita umum je lah, buat nenek moyangku, adik-beradikku, saudara maraku, umum kan. Sebab kita paling sibuk kan. Maksudnya sebenarnya cara begini sebab tak ingat. Tapi sebab saya tak tahu macam mana anak muda ni dia boleh idea macam tu. Tapi saya pernah baca kisah sahabat Nabi yang telah lama, maksudnya jauh dah jarak dengan Nabi, tapi dia sahabat Nabi lah, dia sempat dengan Nabi, umur dia panjang. Bila dia berdoa, dia akan sebut semua nama sahabat-sahabat Nabi yang telah pergi. Bukan sikit, mungkin beratus ke puluh ke sebut nama, sebab dia nak menyusul bersama dengan sahabat-sahabat Nabi tu. Kemudian dia akan tutup dengan apa? Ya Allah, matikanlah aku pada malam ini. Kita tak berani nak buat macam tu. Nak buat malam ni, sebut-sebut nama nenek moyang, doakan apa gini. Ya Allah, matikanlah aku malam ni. Oh, tak sanggup. Allahu Akbar. Sebab baru je beli gelang 2 bulan lepas. Contohlah, dunia tu terlalu banyak mengikat kita. Baru je nyimpan nak pergi jalan ke London, contohlah kan. Baru ni, maksudnya terlalu banyak plan dunia yang belum, yang mengikat kita. Tapi kenapa sahabat ni minta? Dia bukan minta untuk mati. Ayat dia tu adalah dia bersiap sedia untuk mati, dan dia tahu dengan kematian lah. Saya faham ada nak kena ambil anak sekolah kan. Faham, tak apa. Okay. Sebab dia faham dengan kematian lah dia boleh bertemu semula dengan Nabi dan semua nama sahabat yang disebut. Dengan Nabi dan semua sahabat. Bukan dia minta mati, dia tahu mati, walaupun minta macam mana tetap kena tunggu sampai waktunya yang ditetapkan oleh Allah. Tetapi itu adalah ayat yang terlalu mencintai Rasul dan para sahabat. Sehingga kan dia memang dia yakin, dan kita pun yakin, kematianlah pintu untuk bertemu dengan orang yang telah pergi. Mak ayah yang kita rindu. Jadi dia sebut, dia rindu Nabi dan para sahabat tu, dan disebut, ya Allah, matikanlah aku pada malam ini. Ayat itu adalah orang panggil ayat puisi, ayat luahan hati, sebab dah tak sabar nak jumpa. Masya Allah, Allahu Akbar. Okey, jadi Nabi sebut manusia yang dicintai oleh Allah, yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling banyak beri manfaat kepada manusia lain. Allahu Akbar. Nabi sebut ad-du'a'u mukhul ibadah.
sabda Nabi, doa kepala kepada ibadah. Sebab itu orang yang banyak mendoakan pada orang lain, dia orang yang banyak bermanfaat. Ya Allah, anak jiranku ini nak ambil SPM, ya Allah boleh kerja yang cemerlang. Pada anak kita ada juga nak ambil SPM. Sebab ada orang dia sayang doa dia untuk anak dia je. Kan dia doakan anak jiran lagi berjaya pula. Jadi dia pun doa untuk anak dia je lah. Tapi kalau orang nak bagi manfaat, dia doa untuk semua anak ni, anak jiran, anak kawan ni apa semua. Sebab doa tu kembali pada dia, ni doa yang makbul. Okey. Buat baik pada binatang, buat baik pada tumbuhan, semua itu memberi manfaat. Buat baik pada jiran, hati-hati sekarang. Sebab Nabi dah beri peringatan yang tegas berkenaan dengan jiran. Bila buat rumah terbuka, ramai ajak kawan, jauh, jiran tak ajak. Bukan jiran tak tahu, sebab parking depan rumah dia kot, trafik jadi sempit apa. Sebab itu yang sebaiknya masa kita nak buat jamuan, rumah kita pula kecil, kita buat berperingkat. Peringkat pertama jiran dulu. Selesai jiran, bawa ajak orang jauh. Tapi nak buat peringkat pertama adik-beradik tak ada masalah. Sebab memang kena utamakan silaturahim keluarga. Tapi jiran dulu. Lepas dah selesai jiran satu ni ke, kan, satu lorong ke. Lepas tu jemput yang jauh, tapi bagi tahu juga, minta izin dengan jiran, saya ada nak buat makan-makan ni, jadi nak tumpang ya, mungkin ada yang parking depan rumah apa semua. Itu adab berjiran. Sebab Nabi SAW bersabda, ada seorang lelaki datang, ya Rasulullah, si fulan ini solatnya baik, puasanya baik, sedekahnya pun banyak, tetapi dia menyakiti hati jirannya dengan perbuatannya. Lalu Nabi kata, tempatnya di neraka. Ya Rasulullah, si fulan ini biasa je solat ibadah semua biasa, tapi dia tidak, dia menjaga hak jirannya. Lalu Nabi jawab, tempatnya di syurga. Dalam hadis yang lain Nabi sebut, aku menyangkakan jiran boleh mewarisi harta kerana betapa banyaknya peringatan malaikat Jibril tentang jiran. Banyak. Subhanallah. Dan Nabi SAW bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Orang yang beriman kepada hari kiamat dan beriman kepada Allah, ciri-cirinya orang yang muliakan jiran. Mungkin dah lama kita tak beli hadiah dekat jiran. Kami ada bawa banyak barang-barang yang boleh dijadikan hadiah. Sempat selit tu kan. Dia mungkin barang jualan kat luar tu bukan untuk diri sendiri, tapi beli untuk jiran. Wallahualam. Betul ni. Tak beli ni pun terpulang. Makan, dulu orang masak suka lebih sebab bagi kat jiran. Kalau ayah saya memang suka masak, mesti lebih. Kita dah tahu dah, nak bagi kat jiran, nak bagi kat ni, tak ada masak cukup-cukup ahli keluarga. Masak mesti lebih. Jika kan ramai, hari ni rumah ni, hari ni rumah ni. Kalau beli kuih ataupun tempat kuih mesti lebih. Mesti ingat, gila-gila lah, bukan sekaligus boleh bagi. Mungkin hari ni dia buat rumah. Ini orang yang beriman pada hari kiamat. Ada kelebihan dia di akhirat kelak. Okey, 4 ciri, 4 amalan yang Nabi jawab yang dicintai oleh Allah. 4 amalan yang dicintai oleh Allah menjawab kepada soalan sahabat Nabi ini. Yang pertama Nabi sebut, menggembirakan hati orang lain. Masya Allah, menggembirakan hati orang lain. Puan-puan, ibu-ibu, senyum jap kat orang sebelah, lepas tu puji sikit orang sebelah. Apa-apa pujian? Pujilah. Comel ke, lawa ke, nampak muda ke, gelak pula, ajar-ajar. Betul ni, tolong tegur orang sebelah, takut daripada tadi tak tegur pun. Okey, bagi salam, tegur dan puji. Saya minta puji. Pujilah apa-apa orang sebelah. Tak apa. Okey, dah ya. Alhamdulillah. Orang perempuan memang macam tu. Tengok orang lelaki, relax. Dia tak ada aksi apa-apa. Orang perempuan, dia memang cepat bertindak. Memang macam dia spontan. Bila tengok budak kecil, dia lupa dia tua, dia pun jadi macam budak kecil kan. Cumi-cuminya. Macam tu. Yang Atuk ni tengok, comel. Orang lelaki kaku macam tu, dia kurang emosi sikit. Tapi okey lah. Sebab itu orang perempuan sifat keanakan dia sampai tua. Perangai macam budak sampai tua ya. Pada lelaki semua kena faham ya. Gitu. Dia punya perangai merajuk macam budak kan. Tapi tak boleh over lah. Takut mengikut hawa nafsu. Okey. Menggembirakan hati orang lain.
Betul tak bila orang puji seronok? Kan rasa tak ikhlas tadi orang tu puji sebab kena sungguh. Kalau suami kita puji, cantiknya isteri abang. Ui, rasa macam mana? Ui, ada apa-apa ke ni? Oh, muskil pula. Tak pernah puji ni, ada apa-apa ke? Mesti telefon nak cek. Oh, jangan macam tu. Tak, seronok je dipuji. Kalau anak puji kita, seronok tak anak puji? Mama memang the best mother ever. Mama memang ibu yang terbaik. Sayang mama. Oh, ya anak puji. Biasa anak yang suka puji ni, bila ibu bapa suka puji. Biasa macam tu. Suka puji anak. Sebut nama dia. Mama beruntung, Umi beruntung dapat anak macam contohlah Imran nama anak saya. Umi beruntung dapat anak macam Imran. Ya ke Umi? Ya, Umi suka. Walaupun Imran macam nakal-nakal sikit tapi Imran suka buat hati Umi gembira. Lepas tu mari lagi puji. Umi cantik lah. Umi comel lah. Umi, yelah Imran, dah. Subhanallah. Dia belajar daripada kita kan. Bila dia nampak kita suka puji suami depan anak kan. Depan anak kita puji suami. Lepas tu kan, dia pun akan puji. Abi pujilah Umi balik. Macam tu kan. Suami pun suka puji juga kan. Orang kata apa kan, buka pula cerita rumah tangga kan. Subhanallah. Memuji dalam keluarga, dia tak sampai takabur. Dia lain dengan pujian orang luar. Orang luar bumbang juga takut takabur, jadi sombong, takut jadi ujub. Sebab ahli keluarga ni, mereka ni kenal kekurangan kita. Buruk kita, malas kita. Orang luar tak tahu kalau dia puji tu, puji macam kita ni baik sangat lah. Tapi ahli keluarga yang kenal baik buruk kita, bila memuji, insyaAllah selamat daripada ujub. Dalam keluarga. Subhanallah, gembirakan hati. Lepas tu yang kedua Nabi jawab, membantu ataupun memberikan pertolongan kepada orang yang memerlukan. Ini sifat-sifat yang Allah cinta. Yang ketiga, memberi makan kepada orang. Suka beri makan. Siapa suka beri makan? Suka ya? InsyaAllah suka. Beri makan pada orang luar, buat makan. Ada orang bila dengar majlis ilmu ni, mesti dia hubungi. Contohlah kat Sawah, saya nak sponsor cupcake. Berapa orang anggaran? 500 orang. Boleh? Ada ke cupcake hari ni? Tak ada. Saya bagi idea. Lepas ni kalau ada majlis ilmu, ambil peluang. Orang akan terima, happy tak orang akan terima? Happy. Siapa bagi? Dirahsiakan. Kalau tak dirahsiakan pun boleh. Ni ada hamba Allah bagi cupcake satu seorang ataupun puding caramel pula. Alah kalau yang petak-petak tu kan. Cuma kadang kita tak terfikir. Tapi gembira tak orang tu makan? Ramai mana pula gembira? Masya Allah. Menggembirakan, memberi pertolongan. Dia beli pula dengan orang yang susah, yang jual caramel tu. Dia tolong pula, menolong. Dan yang keempat, melunaskan hutang orang. Sama ada dia beri hutang pada orang dan dia tahu orang tu susah dan tak mampu bayar, dan dia berhutang pun kerana keperluan bukan kehendak, lalu dia halalkan. Ataupun dia dengar orang yang susah, ataupun suami dia susah, isteri dia susah, adik dia susah sampai berhutang dan dia tolong bayarkan. Dia beza dengan hutang orang yang mampu bayar, tangguh bayar. Ini orang zalim. Nabi SAW bersabda, seseorang yang berhutang dan mampu bayar tapi dia tak bayar, sebenarnya dia telah menzalimi dan mencuri harta saudaranya. Ini kategori lain. Dia mampu bayar, pergi jalan sana sini tapi hutang tak bayar. Berdosa. Tapi kalau dah ada jadual, ikutlah jadual apa dia dah senang. Sebab perjanjian ikut jadual. Bukan kita nampak dia tiba-tiba macam ada rezeki melimpah ruah. Kan awak nampak dah senang pergi sana bayarlah langsam terus. Tapi ikut jadual perjanjian, orang tu nak ikut jadual juga, ikutlah. Itu kena ikut persetujuan awal. Jadi subhanallah, rupanya melunaskan hutang orang ini termasuk dalam perkara yang dicintai oleh Allah. Allahu Akbar. 4 perkara. Dan saya nak sudahkan dengan cerita, dengan kisah, iaitu namanya arwah Wak Kamilan. Siapa dah pernah dengar cerita ni? Angkat tangan. Dalam kuliah saya online kan, saya cerita pasal Wak Kamilan. Wak Kamilan ni insyaAllah 10 minit 12.30 kita berhenti. Saya faham masing-masing ada urusan kan. Semua rindu kat suami masing-masing dah ke? Siapa ada suami kat sini angkat tangan? Tak berapa nak ngaku. Siapa ada suami lagi angkat tangan?
Ramai. Ini suami dah bagi kebenaran dah ni untuk lama apa semua ni ya. Okey ya. WhatsApp dia. Bang lambat sikit, ustazah lambat. Tak apa, salahkan saya. Suami ustazah belum habis lagi. Memang betul lah. Sebab kan asalnya 9.45. Minta maaf ya. Arwah Wak Kamilan ni ayah mertua kepada kawan saya. Nama dia Khairun Nisa kawan saya. Saya dah cerita banyak kali sebab saya kenal arwah Wak Kamilan ni masa hayat dia, masa hidup dia. Dan saya pergi pada saat kematiannya. Dan saya dengar daripada isterinya, daripada anaknya, daripada menantunya tentang arwah Wak Kamilan. Arwah Wak Kamilan ini melafazkan syahadah yang sempurna 3 kali. Lepas tu lepas. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sebab ramai yang boleh sebut pun Allah saja ataupun la ilaha illallah ataupun bila sah akhir tak boleh sebut. Ramai umat Islam sejam sebelum mati boleh lagi sebut, boleh zikir lagi, tapi dah dekat-dekat nazak betul-betul saat nafas akhir tak boleh sebut dah. Dah tercungap-cungap je sampai habis nyawa. Kajian hari ini sangat sedikit yang boleh menyebut kalimah Allah pada nafas-nafas akhir. Arwah ni disaksikan oleh anak yang duduk di sebelah, boleh ucap dan sebelum meninggal, sejam sebelum meninggal, sebab dia dah tak boleh, dia boleh bercakap elok tapi dia tak boleh nak bergerak, diurus oleh anak dengan isteri, umurnya dah lebih kurang 60 lebih ke 70 lebih. Dia minta isi anak untuk bersihkan dia mandi, cukur bersih semua, siap bedak, pakai bedak seluruh tubuh, minta dibedakkan, dia pakai bedak tangan boleh gerak, bawah tak boleh. Lepas tu pakai minyak wangi, macam dia buat persiapan betul-betul untuk dia pergi. Lepas tu dia minta dengan isterinya ambil air zam-zam, dia nak minum air zam-zam. Masa isteri dia pergi ambil, maksudnya sekejap sangat, isteri dia datang, dah nampak nafas akhir dilepaskan. Dan anak dia ada di sebelahnya menyaksikan dia ucap 3 kali, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan ada beberapa perkara lagi beberapa hari sebelum yang saya tak boleh cerita secara umum sebab ia terlalu macam saya dengar tu, ya Allah, menangis-nangis. Ya, macam tu, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Persoalan kita, soalan saya, apa amalan arwah? Apa amalan arwah? Lepas tu menantu ni cerita, kawan saya, dia panggil saya Kak Asma, dia muda setahun ke 2 tahun tak, akak nak tahu tak, dia cerita pada saya yang bapa mertua dia ni sebelum 2 minggu sebelum ke sebulan sebelum kematian, dia koma sekejap. Memang doktor sahkan dia tak boleh respon, dia tak dengar, dia koma sekejap. Tapi dalam tempoh dia koma, dan ada video tu untuk keluarga je lah, dan video tu saya tengok non-stop Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli, mulut tak berhenti. Dan kadang tak sedar waya-waya tu dia macam ni, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Kepala boleh bergerak, gerak sikit macam selawat non-stop, 24 jam selawat non-stop, tak berhenti. Kalau orang yang sedar pun tak mampu selawat 24 jam, non-stop selawat, non-stop. Allah. Saya tengok video tu menangis. Sebab kami sempat untuk solat jenazah sampai dekat surau dah penuh orang, dan ahli keluarga buka. Masa tu kan kain kafan dah tutup wajah kan, tapi buka untuk saya, untuk suami tengok. Saya macam tak cam, padahal kami makan sama, saya pergi rumah, pergi pantai sama. Sebab kulit dia bukan cerah putih, tetapi jadi putih bersih. Macam senyum. Saya kata, wak ke ni? Subhanallah, Allahu Akbar. Lepas tu, Masya Allah, lepas dia dah sedar daripada koma, anak cucu tanya, Baba, panggil Baba, masa koma itu tak berhenti selawat, sekarang tak nampak pun selawat. Saja anak-anak cucu gurau-gurau, isi gurau. Rupanya amalan arwah ni setiap hari selawat 3,000 tidak kurang, 3,000 sehari tidak kurang. Dan ahli keluarga tak perasan dia punya amalan tu. Maksudnya tak tahu macam mana, tetapi itulah yang bila ditanya, macam mana Baba masa koma boleh selawat tak berhenti? Dah ujung usia, isteri, anak tak perasan itu amalan ayah. Dia kata paling kurang selawat 3,000 kali sehari. Dia isi koma tak tahu berapa lama.
Lepas tu isteri ni, sebab saya duduk sebelah isteri, duduk lama, isteri ni cakap apa? Ustazah, awak ni suami yang baik sangat. Lepas tu Besan pula cerita, Besan perempuan, sebab kami duduk satu bilik, duduk cerita pasal arwah ni. Ustazah, saya menyaksikan yang arwah ni suami yang terbaik. Macam mana? Besan duduk cerita. Dia sangat suka puji isteri dia ni. Bila masak, sebab Besan kan, Besan pula rapat. Bila masak, dia puji isteri dia macam apa? Sedapnya lah. Sedap. Hampir setiap mulut tu, sedap. Kalau pergi kedai, dia kata pergi restoran Ustazah, kami ni selalu pergi travel sama-sama, sampai Jepun sama-sama. Pergi travel, dia kata Ustazah, pergi travel, makan sedap macam mana pun, dia memang akui sedap. Tapi sedap lagi, contoh nama isteri dia Siti, sedap lagi kalau Siti masak. Betapa dia tu sangat menyayangi dan tunjuk. Dan dia kata Ustazah, masa pergi Jepun, ni Besan cerita ni, masa pergi Jepun, isteri ni, Besan saya ni tak boleh nak telan makanan, bukan Jepun, masa tu pergi China, dia orang selalu travel sama-sama. Pergi China, isteri tak boleh telan. Tahu tak apa yang Wak ni buat? Wak ni pergi restoran, minta izin tumpang dapur, masak makanan untuk isteri. Luar biasa kan? Luar biasa. Sebab itu bila saya dengar, kebetulan nak dijadikan Allah aturkan, saya baca hadis tu pada pagi tu. Pada pagi kuliah Riyadhus Shalihin, habis je kuliah, saya terus pergi ke Melaka untuk hadir solat jenazah arwah Wak Kamilah ni. Dan ketika itu, bayangkan pagi tu baru saya baca hadis tu dalam kuliah. Bila saya dengar apa yang diceritakan oleh ciri-ciri apa amalan arwah ni, semua ada pada hadis Nabi tu. Lepas tu anak pula cerita, Ustazah, rumah kami ni selalu ada kereta, ada motor parking keliling. Kenapa? Orang kampung nak pinjam duit, memang dia orang akan datang meminjam dengan arwah Wak Kamilah ni. Dia bukan duit banyak. Tapi kalau orang susah nak berhutang pasal nak belanja anak sekolah, dia orang tahu. Dan dia orang akan tinggal kereta, motor untuk jaga. Tapi Wak tak bagi. Kadang dia orang tinggal juga berapa hari, nak tunjuk serius. Dia orang nak minjam ni. Orang kampung, dia nak pegang janji ni, tapi Wak, orang yang susah, Wak halalkan. Wak halalkan hutang-hutang. Ambillah motor, tak apa, tak bayar. Tak apa. Ciri tu. Lepas tu suka buat makan. Sebab itu bila pencen jadi polis, buka gerai makan, sedekah manja. Seminggu sekali mesti buat makan, jemput orang makan, suka bagi orang makan. Dan suka menolong orang yang susah. Dan suka gembirakan hati isteri. Gembirakan hati anak cucu. Saya pergi rumah dia, dia masak. Gembira, gini. Lepas tu Ustazah, jom pergi pantai, belanja kat pantai, gini. Memang orang yang dah tua, tak siap umur dia dah 7 lebih. Tetapi subhanallah, kesungguhan dia nak gembirakan hati orang itu luar biasa. Masya Allah. Nabi SAW bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, dakhalal jannah." Siapa yang akhir hidupnya, akhir nafasnya dapat ucap la ilaha illallah, dia pasti akan masuk syurga. Jadi begitulah perkongsian kita pada hari ini. Mudah-mudahan kita mendapat ketukan kepada hati kita, iman kita, untuk kita berubah. Bukan menuntut orang untuk berubah. Bukan menuntut. Ciri-ciri ilmu yang bermanfaat menambahkan melihat kekurangan diri, bukan balik nampak kekurangan suami, tak. Ciri-ciri ilmu yang benar dan bermanfaat menambahkan kecintaan kepada Allah dan keimanan kepada hari kiamat, bukan kecintaan kepada dunia. Dan membuka aib diri sendiri, bukan duk nampak aib orang lain. InsyaAllah fokus untuk diri sendiri. Kalau orang keliling tak nak berubah, tak nak buat baik, kitalah kekal dalam radar 4 ciri-ciri tadi dan menjadi orang yang memberi manfaat. Wallahu a'lam. Mohon maaf salah dan silap. Terima kasih kepada semua. Di sini kita bertemu, insya-Allah di syurga Allah kita bersatu dan kita sama-sama membacakan doa. Boleh baca doa, insya-Allah ringkas saja, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Allahumma innaka ta'lam anna hazihil qulub qad ijtama'at ala mahabbatik. Ya Allah, sesungguhnya hati kami, diri kami, roh-roh kami ya Allah berkumpul di sini kerana mencintai-Mu ya Allah, kerana mencintai Rasulullah, kerana mencintai agamamu ini ya Allah. Waltaqat ala ta'atik, kami bertemu kerana mentaati perintahmu. Engkau memerintahkan kami menuntut ilmu, Engkau perintahkan kami memperbaiki diri ya Allah, Engkau perintahkan kami supaya melakukan gerak kerja dakwah ya Allah, menyokong gerak kerja dakwah, mengimarahkan rumahmu ya Allah. Maka kami berkumpul di sini kerana mentaati perintahmu. Wa tawahadat ala da'watik, kami bersatu memikul beban dakwahmu ya Allah. Ya Allah, kami akan berdakwah, menyeru kebaikan untuk diri kami, untuk ahli keluarga kami ya Allah, untuk jiran-jiran kami ya Allah. Wa ta'ahadat ala nusrati syariatik, kami mengikat janji setia untuk mendaulatkan syariatmu, untuk menghidupkan sunnah Nabi-Mu, untuk menegakkan kalimahmu ya Allah dalam diri kami, keluarga kami, qaryah kami, negeri, bahkan di dalam negara yang kami cintai ini ya Allah, sehingga tertegaknya kalimah yang tertinggi iaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Fawasiqillahumma rabitataha, maka eratkanlah ikatan hati-hati kami ya Allah dengan ikatan akidah yang mantap ya Allah. Wa adimuddaha, meserakanlah antara hati-hati kami dengan kasih sayang kerana-Mu ya Allah. Wahdiha subulaha, tunjukilah hati kami jalanmu yang lurus. Washrah suduraha bifaidil imani bik, limpahkanlah ke dalam hati kami ya Allah limpahan keimanan, keyakinan kepadamu. Wa jamili tawakkuli alaik, serta keindahan bertawakal kepadamu. Wahyiha bima'rifatik, hidupkan hati kami dengan mengenalmu ya Allah, dengan mengenal dan mencintai merindui Nabi kami, dengan mengenal hakikat diri kami ya Allah. Wa amita ala syahadati fi sabilik, dan matikanlah kami ya Allah. Wa amita, matikanlah hati kami, matikanlah diri kami ya Allah, matikanlah kami ya Allah di atas jalan-jalan kebaikan, di atas jalan-jalan menuju kepadamu ya Allah. Ya Allah, pilihlah kami di kalangan para syuhada ya Allah, dikurniakan mati syahid ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah kami ya Allah kematian saat kami menunaikan salat, saat sujud ya Allah. Ya Allah, matikanlah kami dalam keadaan kami menunaikan ibadah haji, ibadah umrah, kami ditanam dan dimakam di tanah suci ya Allah, dan dibangkitkan dengan Rasulullah. Ya Allah, matikan kami dalam keadaan kami melakukan ketaatan, bukan dalam keadaan maksiat. Allahumma takhtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim lana bi su'il khatimah. Allahumma a'inna ala ghamaratil maut wa sakaratil maut. Allahumma a'inna ala ghamaratil maut wa sakaratil maut. Ya Allah, kami mohon pertolongan-Mu ya Allah saat kami menghadapi sakit, getir, sakaratul maut ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berikanlah kurniaan lidah kami dapat menyebut kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah saat akhir kematian kami, saat akhir hidup kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, beban kami begitu besar dan begitu banyak sebagai seorang ibu, sebagai seorang ayah, isteri, suami, anak, jiran, adik-beradik ya Allah. Begitu banyak beban tanggungjawab amanah di bahu kami, namun kami meringan-ringankannya ya Allah. Kami tidak begitu serius dalam menjalankan tanggungjawab. Kami rasa cukup apa yang kami buat, sedangkan kami mampu buat lebih daripada itu. Kami tidak bersungguh-sungguh ya Allah. Beban harta begitu banyak ya Allah, kami tidak menguruskan dengan sebaik mungkin. Kami tidak sebenar-benar sesungguh-sungguh menyumbangkan kepada agama-Mu. Kami begitu sayang dan menyimpan banyak untuk kami, sedangkan kematian datang bila-bila masa ya Allah. Yang kekal adalah apa yang kami sedekahkan. Ya Allah, berikanlah kami hati yang tidak menyayangi dunia melebihi akhirat, hati yang tidak menyayangi diri melebihi daripada Rasulullah dan agama-Mu ini ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, janganlah ya Allah biarkan kenikmatan dunia, pasangan, anak-anak, segala harta mengamuri cinta kami kepadamu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami takut ya Allah akan kematian kami sendiri. Kami takut ya Allah saat malaikat maut datang untuk menjalankan tugasnya ya Allah. Kami mohon kepadamu ya Allah, bila saat itu tiba kami dalam keadaan bersedia. Kami telah melunaskan segala hutang-hutang dengan manusia, tanggungjawab dengan manusia, urusan dengan manusia.
dan paling utama dan hutang-hutang dan urusan tanggungjawab kepadamu ya Allah. Ya Allah, berikanlah kami kesempatan untuk memberikan air tangan kami untuk agamamu ini ya Allah. Ya Allah, begitu banyak ujian fitnah untuk agama ini. Fitnah akhir zaman yang sehingga kami tidak mampu bezakan yang benar dan batil, yang hak dan yang putih dan yang hitam. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalanmu yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, jadikanlah Masjid Al-Falah ini salah satu rumahmu yang cahayanya terang sehingga ke langitmu, sehingga dilihat oleh para malaikatmu ya Allah. Ya Allah, ikhlaskanlah mereka yang menguruskan masjid ini ya Allah. Ikhlaskanlah semua yang hadir mengimarahkannya ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami yang hadir di sini dan di alam maya minal mukhlisina lahuddin, iaitu di kalangan orang yang ikhlas dalam hidup, ikhlas dalam agama. Kerana orang yang ikhlas saja yang selamat daripada tipu daya dajjal, iblis, syaitan dan manusia-manusia berniat jahat ya Allah. Ya Allah, Allahumma ja'alna min ibadika salihin, minal mukhlisina lahuddin, minal muqarrabin, min ibadika salihin. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa qina azabal qabr wa qina azabal mahsyar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih.